Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai peneman kisah misteri. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, seperti kita tahu, part 1 daripada Mas kita dah dengar kan, kisah daripada kecil, banyak sampai dia buat prank semua. Semua kita dah dengar. Betul. Jadi untuk teruskan part 2 ni, sebelum tu seperti biasa kita nak ingatkan, jangan lupa like, share dan subscribe supaya kita dapat teruskan lagi buat cerita-cerita seram. Atas dasar hiburan, jangan taksub. Okey? Relax kan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Okey? Okey, bersama kita Masyi pada hari ini untuk part yang kedua. Aku dah tak sabar. Halo Masyi, anda di sana ke? Ya, saya kat sini. Hello. Okey, Masyi, kita nak dengar cerita yang part 2. Masyi nak kongsikan bersama penonton semua. Okay, ni untuk yang ni masih dah start boleh nampak lah. Okey, dulu masa awal masih start main silat dulu. Dalam seminggu awal lepas tu Masya ada dapat mimpi tau. Ada macam Adam bawah ni, tak tahu sebab dia datang dalam serba putih, muka dia tutup. So dia datang kat Masya 3 kali. Dia ada bagi tahu benda pun Masya tak ingat. Tapi 3 kali Masya tolak dia. Masya kata Masya tak mau. Lepas tu yang kali keempat ni, kita tahu dia datang dengan wujud dia yang sebenar. Lepas tu dia cakap macam ni, Masih paling ingat yang sebab yang ni masih bangun tu. Dia cakap apa? Dia cakap macam ni. Dia cakap macam lorak Indon, nak lorak Jawa macam ni. Dia cakap, aku bisa bantu kau. Aku bisa buat kau kaya. Aku bisa buat kau dapat segala-galanya. Kau tetap dengan aku, kau mau apa. Tapi dengan syarat aku boleh boleh buat kau macam-macam. Tapi dengan syarat kau kena bagi aku darah. Lepas tu masih terbangun tu kan. Lepas tu yang start lah, masih start boleh nampak. Kadang-kadang tu kalau masa-masa silat dulu, duduk tengah main kan, tak kira dia nampak something yang bergayut dekat depan pokok besar jalan yang menyeberangi kami punya gelanggang tu. Sekejap. Dalam mimpi tadi masih setuju ke? Tak setuju. Kira memang tak sempat nak jawab. Bukan tak sempat nak jawab, masih memang tolak dia. Masih kata tak mau sebab dia kata aku nak darah kau, dia cakap macam tu. Masih kata aku tak mau, jangan kacau aku tak mau. Lepas tu masih bangun, masih takbir tau. Masih takbir baru bangun dari tidur. Baru bangun. So, benda tu keep push, dia kata kalau aku mau darah kau macam tu. Okey, faham. Okay, teruskan. Okey, ni antara yang pengalaman masih nampak macam dia start awal nampak lah. Okey, awal tu macam rumah macam ni, depan dia ada pokok nipah. Siapa yang pernah main dekat Sungai Petani dia tahu lah, dekat Sungai Petani ni ada banyak pokok nipah, pokok bakau. Okey, depan rumah Masyi ada pokok nipah. Lepas tu hari tu ayah tebang habis tau. Ayah tebang habis, jalan depan tu dah boleh nampak sungai direct. Okey, sebelah itu belah depan lah. Kalau belah kanan rumah Masyi ni ada kebun pisang. Kiri. Kiri rumah Masyi ada kebun pisang. Malam tu Masyi kalau nak nampak benda tu, Masyi akan buat benda yang pelik. Maksudnya benda tu selalunya Masyi tak buat, Masyi akan buat malam waktu sebelum nak kena tu. Okey, macam biasa Masyi suka study malam. Study malam tak dalam malam sangat, pukul 3 pagi, pukul 4 macam tu lah. Malam sangat tu. Itu malam sangat tu. Malam sangat.
Okay. Kalau pukul 3 pagi tu masih bangun. Selalunya kadang-kadang tu kalau rajin tu adalah tahajudnya. Kalau tak rajin tu memang tak ada lah. Okay, pagi tu masih bangun. Malam tu bulan mengambang penuh tau. Cantik lah kan. Okay, depan bilik masjid, tingkap bilik masjid ni dia ni tolak keluar. Lepas tu kita boleh keluar tingkap ni. Sebab atas sebelah tingkap ni ada bumbung. Masih boleh duduk kat luar. Nama apa, duduk atas bumbung tu. Selalunya masih tak kuat benda tu. Masih just bangun. Setiap pagi semua nanti tunggu subuh. Kali ni tak tahu lah, dia kedik, dia gatal apa, tiba-tiba dia duduk atas bumbung tu, dia tengok bulan. Padahal dia duduk kat luar pun dia boleh nampak bulan juga. Jadi segala tu. Lepas tu masih duduk lah atas bumbung, tengah lama tengok bulan, tenung bulan. Tu mata ni tak tahu kenapa dia gatal, dia nak tengok belah kiri. Masih pun pandang lah sebelah kiri. Okey, pandang sebelah kiri, sama si kata sebelah kiri rumah Masih ada nama apa, dusun pisang. Masih pun tengok dari dusun pisang tu ada something yang warna putih, tengah macam masih nak kata kain terbang kau, masih tak tahu macam tu. Macam masih tengok lah, kain apa terbang tu kan. Masih pun tenung dia. Tenung daripada kebun pisang tu sampailah dia nak dekat dengan sungai tu. Lepas tu masa tu dia macam sel otak tak berhubung lagi tau. Dia macam, apa benda ni kan, aku nampak kain terbang apa pukul 3 pagi. Lepas tu baru tengok pukul 3 pagi weh. Pukul 3 pagi kain terbang apa weh. Lepas tu baru dia nampak macam baru dia minda dia dah cerah. So baru dia dapat hadamkan benda tu. So benda tu dia macam tahu kita ni boleh nampak dia. Tadi dia jalan tu dia jalan macam laju juga tau. Sampai macam masih dah dapat tu kan, dia start slow. Dia macam kata dia tak berhenti. Dia start slow dia masih apa lagi dah nampak tu. Baru dah sedang tu dia terjun lompat masuk balik dalam rumah. Dia tarik ikan selimut lah. Tunggu lagi, nak suruh tengok lagi ni. Mantap. So masih rasa dia nampak masih lah macam tu lah. Masih boleh nampak dia macam tu. Dia macam mungkin dia baru sedang kot, ada orang yang nampak aku. So dia slow tak? Dia nak pergi nampak lagi kan. Macam tu lah. Dia nampak terus lari. Boleh kawan. Okey. Tapi kain putih je lah yang masih nampak kan? Masih nampak macam mula-mula masih ingat kain putih tau. Sebab kain putih tu dia terbang macam straight line. Dia terbang macam dia terbang. Dia masih nak kata dia terbang ke, dia jalan ke, sebab tapi yang masih nampak dia memang dia tak jejak tanah. Rambut ada? Rambut ada. Masa dah sedang tu pun masih pasang dia ada rambut. Dia sama dua je. Tak gula, kakak kita. Itu je. Kakak kau. Okey. Faham? Okey, lepas tu masih dah selimut tu tak ada kena apa-apa gangguan lah. Beli motor tak ada lah. Macam kadang-kadang macam dia melintas tu tak apalah. Selong dia tak tumpang belakang tak apa. Kalau tumpang belakang tu dia blank lah. Okey. So itu pengalaman yang pertama lah masih nampak. Yang pertama, okey. Yang ni pengalaman masa masih mensilat. Okey. Kami ni kalau masa kami mensilat, kalau kami tak ada persembahan apa-apa, kami hanya akan buat latihan hari Jumaat dengan Sabtu, sebab belah Kedah dia cuti Jumaat Sabtu. So malam Jumaat dengan Sabtu kami akan ada dekat sana. Malam Khamis dengan malam Jumaat kami akan adalah main silat dekat Gelanggang. Okay. Nak jadikan cerita, hari tu kami ada persembahan dekat satu rumah ni. So kami kena buat latihan lah. Hari Selasa masih lah latihan. Lepas tu dengan partner Messi lah, partner Messi yang main silat ni, cakap dia, Bik, macam tak best lah, macam hari ni ada gong apa semua kan, ada bagi macam iringan muzik kan. So kami macam kasih cakap kat partner Messi, dia kita tukar nama, kita panggil Tun Tejo dengan Tun Fatimah pula. Lepas tu dia cakap, okey, alright. Kawan Messi ni pun masak ayam juga. Okay, tak apa, kami main, dah habis. Ada tutup nama petuk adat. Semua orang petuk kawan Messi cakap, aku nak pergi tandas lah. Tak apalah. Okay, dari Gelanggang kali ni, sebelah Gelanggang dia ada surau tau. Tapi nak naik surau dia kami naik bukit sikit. Masih naiklah bukit. Tapi nak lalu belakang dia ni gelap. Lepas tu dia lagi kita kena macam nak ke surau tu, dia ada macam selekoh L.
baru kita nampak toilet. So dia dekat nama perselekoh yang panjang, yang jalan panjang tu memang kita tak nampak lagi toilet lah. Okay, nak jadikan cerita masih jalan dengan kawan Masih. Sampai saja dekat selekoh depan tu kan, masih tepuk kongsi. Teja tak tuntik. Sebab masa yang kami dah tengah sembang lagi lah. Ala-ala macam orang kata orang dulu-dulu lah dia punya Asian kan. Lepas tu masih cakap tengah-tengah sampai dekat simpang tu masih tepuk kongsi. Weh tu Teja tak tu Teja tu Fatimah depan pintu weh. Tu Fatimah. Lepas tu kau masih kata tu Fatimah kepala jadi apa? Lepas tu masih kata Allah. Tu Fatimah apa? Lepas tu cakap apa? Depan pintu tu ada tu Fatimah. Nak tunggu lagi Cik Siti depan pintu. Lepas tu dia kata macam kau masih macam lambat sikit. Masih tarik dia lari yang kat depan yang nak main toilet pun masih cakap apa nak tunggu apa lagi. Tu Fatimah depan pintu. Masih dia cakap macam tu. Tu kau masih cakap apa? Lepas tu cakap apa? Cepon lah. Tu dah sebut tu baru dah ada diorang semua berlari bersama-sama berjemaah turun ke gelanggang. So memang masa tu memang nampak jelas lah. Memang nampak jelas tu. Pintu toilet tu, depan pintu toilet tu dia berdiri betul-betul depan pintu toilet. Muka dia macam ni muka dia? Nak suruh Masih masuk memang tak lah tu Cik tepuk. Kau Masih cakap apa? Nama patun Teja tak tuntai Tumpah Timur depan pintu. Dia kata macam tu dia. Lepas tu dia kata apa? Lepas tu dia sampai tu dia tanya lah, benda tu macam mana weh? Kata apa hang nak tanya aku pun hang pelik tanya depan rumah hang. Nak tanya aku depan gelanggang ni dekat je tak? Dia balik rumah tu Masih cakap kat dia lah. Benda tu macam Masih tak tahu Cik pun. Korang kata lansiang pun baju korang pakai dia baju putih, rambut panjang. Hak tu pun rambut putih memang rambut panjang. Dia tu Malaysia, memang hantu Malaysia macam tu kan, saya tak tahu lah. Bangsa dia. Okey lah warna biru ke merah ke kan. Okay. Jadi benda-benda yang Masih alami ni kan, Masih perasan bila Masih start aktif dengan silat ni lah? Silat tu memang aktif lah. So mak pun bagi tahu Masih duduk family angkat. So mak Masih cerita lah, okay, family kandung Masih memang keturunan orang mensilat. Sekarang masih aktif? Sekarang dah tak main, dah tak larat kerja lagi. Masih ni antara anak murid yang cepat belajar silat ke? Nak kata cepat belajar tu tak ada lah, biasa je. Alhamdulillah lah. Maksudnya bukan yang sebab macam ada setengah orang yang belajar silat ni dia cepat belajar. Maksudnya contoh ilmu tu nak khatam kan lama kan. Dia boleh khatam dalam masa beberapa bulan kan. Itu orang yang cepat lah. So Masih ni macam biasalah macam tu. Saja, tak ada lah. Tali pinggang apa tu? Tali pinggang apa tu? Tali pinggang biasa je. Biasa ni selalu tak biasa. Biasa je. Sebab okey pasal persilatan ni aku sendiri dulu mengaji dengan tok guru aku silat. Bukan aku sebenarnya aku belajar Al-Quran dengan tok guru silat ni kan. So tok guru silat aku ni antara pelajar yang dia di setiap manusia dia ada satu kelebihan yang dianugerahkan orang cepat belajar. So tok guru aku ni, ustaz aku ni, dia memang cepat belajar silat. Dan dia belajar semua ilmu persilatan yang ada dekat tanah Melayu ni. So dia ada cerita aku pasal, aku tak nak sebut apa-apa silat cuma aku nak mention ada yang persilatan yang asal usulnya ada menggunakan alam-alam ghaib. Ustaz aku siap pesan pada aku kan, nak belajar ilmu persilatan ni belajar dengan yang betul, cari tubuh yang benar. Yang keduanya dia kata ilmu persilatan tak boleh diwarisi. Maksudnya macam ustaz aku, dia tok guru silat tapi dia tak wariskan segala ilmu dia kat anak dia. Dia kata kalau dia turunkan ilmu kat dia, ibarat aku turunkan saka pada anak. Maksud perumpamaan. So dia kata jangan pernah sekali dia kata ada pesan kat kau, kalau kau belajar ilmu silat, jangan turun ilmu silat kat anak kau. Biar anak kau cari sendiri ilmu silat dia. Itu pesanan tok guru aku. Aku pernah belajar silat lah. Tapi aku sempat belajar buka bunga ya. Okay, kita teruskan Masih. Okey, yang ni masa masih kumpul. Masih macam biasa, macam saya cakap lah, kalau kami ada persembahan, kami akan datang hari Rabu dengan Selasa. Okey, macam itu, hari itu kami memang ada persembahan besar. So, masih main lah nak buat persembahan. Okey, yang ni yang dalam silat dia ada satu teknik kami panggil sebagai lompat anak kambing. So, lompat anak kambing ni ada orang akan duduk dekat tengah-tengah tu, kita akan lompat dia lah. Okey.
masa masih buat tu lompatan masih lepas 3 je. So 4 masih tak boleh buat. So kami kena praktik kat luar lah. Praktik kat sebelah. Okay. Tak boleh, tak tahu malam tu kenapa masih excited sangat. Masih lompat. Nama apa yang abang silat yang sebelah tu dia kira balas 1, 2, tak sampai 3 lagi masih dah lompat. Okay, dah lompat-lompat tu macam mana masih salah teknik. Tangan kiri masih siku tu dia terkeluar. Maksudnya daripada dia dudukkan sendi kita yang dekat siku ni dia naik ke atas. Ya, dislocate lah. Dislocate lah. Lepas tu tak apalah, pergi urut macam biasa. Malam tu pergi urut dekat orang yang dekat rumah urut dekat situ. Okey, dah masuk. Okey, tak ada masalah. Okey, hari yang pertama lah, esoknya sekolah. Macam biasa, kita pergi sekolah macam biasa. Tangan Masih kan dia jadi makin sakit tu. Dia jadi makin sakit. Dia duduk dekat sekolah tu dia makin sakit. Lepas tu Masih kata lah dekat kawan Masih, Weh, tangan aku sakit lah. Lepas tu kawan Masih tu tak apa. Ada seorang cikgu tu dia kena ngurut. Apa kata kita pergi jemput cikgu tu. Masih pun turun dengan kawan Masih, pergi bilik guru, pergi jemput cikgu tu. Masa Masih selok, pagi tadi Masih selok tangan Masih still okey tau. Lepas bila Masih selok kan tangan Masih penuh. Macam ada kesel sebab tau. Kesel letam. Dia macam letam orang hisap. Lepas macam orang hisap tu, dia jadi banyak dekat tangan kiri je. Dia jadi macam seluruh tangan kiri yang bawah daripada kawasan jatuh tu semua ada bekas sebab. Lepas tu cikgu kata lah, cikgu tanya, kamu jatuh macam mana? Kenapa tangan kamu penuh lebam kan? Tadi pagi saya tengok tak ada apa je. Tak apa, dia kata apa macam ni lah. Nama apa, telefon mak kamu balik, telefon parent kamu baliklah, pergi hospital buat check up lah. Okay, tak apa, ayah saya ambil. Lepas tu pergi hospital, buat scan, memang tak ada masalah. Doktor cakap tak ada masalah. Lepas tu saya tanya doktor, tangan saya ada problem apa? Doktor kata mungkin dia punya ikat ketat sangat. Tapi masalah ikat ketat kenapa banyak sangat bekas macam sebab love bite tu kan. Saya cakap dia mungkin side effect dia jangan risau je, doktor cakap macam tu. So, okay, tak apa, balik tu tak ada masalah lagi. Okay, malam yang tiga lepas tu mak ajak lah, tangan dah tak bengkak kan, mak ajak jom kita pergi mengurut dekat rumah yang dekat dengan jiran lah, kawan mak. Kami pergi sana kan, pergi sampai sana orang yang mengurut tu dia buka pintu siap-siap, tak sampai lagi dia dah buka pintu siap-siap. Kami sampai, kami panggil orang yang sampai mengurut tu, kami mak panggil, saya panggil dia Malung. Saya panggil, Assalamualaikum Malung. Lepas tu Malung ketegur, Waalaikumsalam. Nama apa? Mailah masuk. Siapa yang nak main mengurut ke? Dia cakap apa? Mula-mula dia tanya dulu siapa yang nak main mengurut. Saya cakap, saya nak main mengurut. Tangan jatuh, hari tu main silat. Lepas tu dia tanya Masih, hang bawa apa? Dia cakap tu. Masih macam, bawa apa? Yang dia kata, tak bawa apa? Puk dia layan dengan mak dengan ni kan? Lepas tu cakap apa? Tak adalah, hang bawa apa dengan hang? Dia tanya macam tu. Masih macam, dia cakap apa? So dia kata, tak apa, duduk dulu, aku cerita. Sambil dia mengurut, dia kata lah, malas mana aku mimpi nama apa, ada orang nak main mengurut, tapi dia bawa something dengan dia. Lepas tu saya tanya dia, mana ada apa-apa kan, tak ada bawa apa kan. Dia kata apalah. So dia kata apa, lepas tu tak apalah, hang jatuh dekat mana? Dia tanya, dekat gelanggang lah kan, tak main silat kan. Dia cakap apa, lepas tak apa, dia kata kat Asyik, selamat banyak. Istighfar Sat. So masih istighfar, tak apa, masih pun istighfar. Istighfar tu dia urut sampai satu part tu. Nama apa, lepas tu dia tepuk macam Lepas tu dia tegur dia kata, kenapa menjerit? Dia tanya. Dia kata, orang tak menjerit, orang tengah istighfar ni, kenapa? Lepas tu tanya dia, sebab masa tu masih tak pasang lagi muka mak kakak Masih, semua muka macam muka terkejut tau. Lepas tu Masih tanya, kenapa? Tak menjerit kenapa? Lepas tu saya kata apa? Tak ada apa. So dia kata, hang tengok tangan aku. Bulu rumah yang orang yang tolong mengurut Masih tu menugak. Habis ni nampak dia punya bulu rumah. Sampai terlihat boleh nampak dia punya bulu rumah tu memang tegak. Dia kata apa? Dia cakap apa? Ni ada benda nak masuk hang dalam badan nampak tak? Dia cakap tu. Masih pun macam Masih tercuak jugalah kan. Dia apa? Tak apa lah. Dia kata tak ada apa lah ni. Nanti hantar dia balik lah. Cakap macam tu. Masih pun tak apa lah, macam apa benda kan.
Okey, tak apalah. Okey, balik malam tu sampai rumah dalam dekat pukul 1 juga lah. Okey, malam tu selalunya masih tidur. Masih suka tidur, tutup lampu. Lepas tu tiba-tiba tak tahu lah kenapa malam tu kan, masih nak tidur buka lampu. Kita kata macam ni. Sebab masih dalam hati memang dah rasa dah. Paknya kalau aku buka lampu ni kan, aku nampak ni. Tapi tak tahu dia jadi positif macam mana. Masih fikir macam kalau hantu tak main kot dalam cerah macam tu dah. Masih pun buka lampu. Okey, bilik masih ni masih punya katil tu, katil king tau. Lepas tu sebelah katil king ni ada almari makeup Haji ni lama yang kayu keras tu kan. Okey, dia duduk sebelah, betul-betul sebelah katil. Masih pun malam tu masih tidur. Dah tidur dekat pukul 3 pagi masih terjaga. Masih terjaga sebab bunyi ada orang gelak dekat sebelah. Dia gelak macam gitu. Asyik. Masa tu macam macam masa tu dia terjaga kan. Dalam hati kan, dapur ni kan, tak tahu so dia gelak lagi. Dia memang gelak. Memang tak berhenti tau. Dia gelak. Dia mengikik. Okey. Dia suara budak ke apa? Dia suara budak ke perempuan? Suara orang dewasa tapi dia bergelak macam seronok sangat tau. Dia macam something yang seronok sangat. Macam macam tu dia gelak. Dia macam bunyi macam tu. Asyik tak apalah. Asyik macam okey. Nak kepastian masih buka lah sebelah mata masih. Sebelah mata masih buka sikit je macam. Sebab ni memang dah rasa dia dapat rasa dengan benda tu kan. Tak apa, masih buka mata sikit, masih tengok kan macam benda tu dia merupai masih, tapi dia punya muka dia rambut dia panjang tau, so dia tutup sikit muka dia. Dia duduk sebelah masih, dia tengah dia angkat kaki sebelah macam kita silang kaki. Kaki sebelah tu dia tengah menggedik. Dia macam goyang kaki dia sambil dia gelak. Macam tu. Dia main gelak-gelak. Kepala otak dia. Kita tak jaga benda tu dari masih kan, sejengkal je. Masih tidur hujung katil sebelah kanan sebab masih nak menyerai sebelah kiri sangat sakit. Lepas tu masih cakap macam ni, tak dia. Aku tak kacau jangan kacau aku. Masih cakap apalah, kata dia. Tak apalah, masih mengiring pula sebelah kiri. Walaupun sakit-sakit tangan, masih macam melakangi dia lah. Tapi jangan kacau aku. Okay, tak apa, masih pun membelakangi dia. Tapi masa tu macam, okay tak apalah, sebab pasal lagi dia dekat belakang. Asyik pun buat tak tahu. Okay, masih tutup mata kan. Dari kanan, dia pindah pula ke kiri. Kali ni bukan dia duduk sebelah dah. Kali ni dia baring sebelah kita. Masih dalam hati yang kata apa. Dalam hati macam tu masih tetap aku nak buat apa. Dia kena bangun, kena lari tu, kena buat apa. Masa tu macam, lepas tu dia buat benda sama juga. Tapi dalam keadaan baring, dia bengkok kaki dia. Dia angkat kaki dia kan, dia bergedik. Macam biasa. Orang panggil, kalau orang Kedah panggil sudah panggung. Kaki dia pisang kan. Dia duduk macam tu, dia gedok. Dia gedik kaki dia. Dia gelak juga. Kali ni dia gelak lagi gelak. Masih dalam hati kan, ya Allah, ya Tuhan. Weh, bapak. Aku tak tahu silap panggung kaki tu. Tak ada, bunyi masih buat tu pun aku rasa dah seram. Auto Ini effect. apa yang masih cerita, aduh. Okey. Okey, dah duduk sebelah tu masih dah berfikir aku nak buat apa, aku nak lari, aku nak buat apa. Tapi masih masa tu, masih takut juga nak turun bawah sebab mak masih ni dia lemah semangat sikit tau. Dia macam mak masih memang jenis orang senang kena rasuk. Masih dengan ayah masih ni boleh kata kuat semangat juga sebab kami macam mana pun jadi pun kalau apa pun jangan kena lah masuk abang masih. Lepas tu, masih dah ada fikiran aku nak buat apa tapi aku lagi kan mau aku ke isteri orang kan. Tak apalah. Masih ada fikiran masa tu kan. Dengan duk sebelah dia semakin rancak dia gelak kan. Kita yang gelabah tau, masih macam gelabah. Doa Al-Fatihah dia jadi doa makan, doa lain semua dia jadi terabur. Macam Allahumma barikna fi mudus. Kita betul masih kata aku baca doa makan tu siapa kan. Macam tak apa masih. Masih pun dah istighfar betul dah kali. Boleh juga dia benda tu dah rasa benda tu dah tak ada. Masih pun macam dia tak dekat bunyi gelak kan. Okey, masih pun macam buka mata pelan-pelan kan. Takut juga saya kan kita buka mata tiba-tiba dia main kat depan kita macam tu kan. Masih pun tengok sebelah kanan, sebelah kiri. Tengok macam okey aman. Masih pun bangun dari kaki masih pergi ketik si lampu. Tak apalah.
Dia tak apalah, dia dah tak ada lah. Lepas tu pun tidur balik. Lepas tu elok kita kata kita nak dapat orang kata apa, tidur yang orang kata apa betul-betul sedap tu. Dia main lagi sekali. Kali ni kan, sebab kita tak layan dia. Kali ni dia buat apa? Masih dekat asal, tak macam jari, kuku panjang. Dia masukkan jari dia ke dua-dua belah pinggang masih. Dia korek, macam berudi tu. Baru tu Dia korek? tak ada lah. Dia korek. Dia macam tangan dia, jari dia macam berpusing tau. Kita rasa macam Kepala otak dia. Memang celaka. Hantu tu memang celaka. Tak dapat hasil tak? mati dah. Sebab Masin masa tu nak tidur. Masin ni jenis orang tau, pantang gila. Kalau kita nak tidur, orang kacau tau. Bangun tu tak ada apa kali ni dah kena carut dah. Sedap-sedap hidup kena carut kan. Tak guna terus. Segalanya haram halal semua kena. Macam tu Lepas terus. tu senyap lah. Buka. Habis masih buka bunga semua lah, sepak dia lah. Memang lah. Tunggu lagi. Tak ada tunggu-tunggu dah. Kita dah geram kan. Orang tu tak tahu. Lepas tu dah habis. Okay, macam esok paginya tu kita macam esok pagi ni kita ingat habis lah benda tu. Okay, hari tu dia tak kena kacau. Tapi hari yang esoknya pula mesti pengurut tetap boleh mengurut macam biasa. Cuma benda ni dia tak muncul dah lah dekat sebelah kita ataupun kiri kanan lah, sebab mungkin dia takut dengan sepak lah kan kali ni kan. Dia kena sepak. Cuma apa yang dia buat bila kita solat, kita sujud, dia lari tepi keliling kita. Benda ni dia ada pakai macam gelang kaki tau, macam gelang kaki. Loceng. Macam dia. Ya, macam berdecing tau. Bila dia lari dia gelak. Dia pusing kita. Tapi macam ni bila sujud ni, bila benda tu dah ada, macam dalam hati ni, ya Allah, ya Tuhanku, nak bangun antara dua sujud tu pun macam Allahu Akbar. Masih bangun sampai tutup mata. Tapi bila kita bangun daripada antara dua sujud tu, berhenti set. Bila kita sujud balik, dia mula balik. Cuma dia jadi tak khusyuk lah sebenarnya kita semayang tu. Lepas bila dikatakan 3 hari masih kena kacau benda yang sama. Terus sekali macam ayah macam ni, dia pergi ubat sikit. Dia lah tolong hantar benda tu balik. Semua buang hantar benda tu balik. So okey lah, tak ada masalah, tak ada gangguan dah lah maksudnya. Lepas daripada kita tolak dia kena tu, memang tak ada dah lah. Aku rasa Ni tolak tu macam mana? Hantar dia balik tu macam mana? Hantar dia balik maksudnya bawa dia pergi balik lah tempat yang masih jatuh kan. Okey, ikutkan nama orang yang masih pergi muruk tu, ikut mimpi dia. Dia kata masih terjatuh dulu, pelanggan silat masih tu ni memang betul lah. Ada tokoh Hindu tau. Tokoh Hindu. Kat situ ada memang dah bila kita dah buat gelanggang. Tokoh Hindu tu memang kita dah ni lah. Tapi tokoh Hindu tu tak besar pun, kecil je. Kecil macam kata parah kita punya pinggang je. Yang hari ni orang semayang, orang buat pujaan kan, masih terjatuh atas benda tu. Jadi kan cerita, masa pemubat tu dia kata masih terjatuh atas dia. Dia sebenarnya dia dah masa masih punggur tu, dia dah bila masih punggur tu, sebab dia terjatuh saja, dia termasuk dekat tangan masih. Lepas tu dia yang hak lebam tu disebabkan benda tu nak cuba keluar. Dia dah keluar tu, dia sebab dia tak tahu nak mana. Dia tu pun happy lah kot, dia dapat rumah baru apa kan. Dia mantap lah nak duduk sekarang dengan aku hantar balik lah. Itulah. So tak ada apa-apa masalah lah untuk proses nak hantar dia tu balik tempat asal. Tak ada apa-apa masalah. So lepas tu memang tak ada lah yang sebelah masih masa semayang bunyi loceng kaki, tak ada lah. Tak ada dah. Cuma kadang-kadang sakit hati je buat lah. Kita macam masih tengok tak puas hati dengan dia. Satu je lah, aku nak tidur weh, janganlah kacau aku. Macam tu lah. Cuma tu lah rasa memang masih tak pernah maki orang macam tu. Kumpul pagi, mak masih tanya, Han maki apa semalam? Masih cerita lah kat dia pagi tu, masih cerita kat dia. Kalau biasanya kalau masih kena gangguan dekat dalam bilik, sebenarnya masih tak tidur dah dalam bilik tu. Tapi hari tu masih tak tahu kenapa berani jugalah masih tidur juga dalam bilik tu. Yang aku respect Masih ni lah kan, dia dah kena dah gangguan kan, duduk sebelah kalau aku kan, tak fikir panjang, bak kata koyom, nampak lari. Senang kan. Tapi kalau cerita, kalau kau ingat kan, sebab Sam pernah cerita kan, Sam selalu lepak dengan kita orang sebenarnya kan. Hantu yang pakai lonceng ni, si Sam ni pernah nampak
yang tu apa tu? Yang joget tadian tu. Ulik main. Ulik mayang. Tapi mungkin yang ni versi yang Versi lain juga. lain Tapi lah. ulik mayang tu Sin cakap dia gelakkan ni. Tapi sama. tengok kalau Sam nak cerita kan, Tak mungkin. tak mungkin. Tak mungkin. Okey, tadi kalau tengok kan, Masih ni dia boleh, dia fikir apa tau, kalau aku pergi kat mak aku, kat akak aku, diorang yang kena, bukan aku kan. So aku memang respect Masih lah. Sebab kalau aku kena, belum tentu tu bukan, memang dah tentu aku keluar cari tolong. Tak, aku tak tahu dia boleh main kuih tinga. Itu paling Tahu tak apa? Striker betul boleh main kuih tinga. aku nak lagi Masih share kan, tapi mungkin kita masa datang Masih boleh ke part 3 Masih? Boleh, tapi yang part 3 tak banyak dah lah cerita yang masih nampak. Dah tak banyak guys. Dah tak banyak. Dah tak banyak. Stok dah ada sikit. Dah. Tinggal sikit. Sementara stok masih ada, korang komen kat bawah tu. Komen lah kata nak. Okey, kita parking ramai-ramai. Kita tengok berjemaah. Okey. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang ingin kongsikan kepada kami, seperti biasa, DM je IG, FB dan email kami, okey? Ya. So, bye-bye.